أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bersua secara maya pada pagi ini di dalam perkongsian ilmu berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah. Dan insyaAllah pengajian kita sebagaimana biasa menggunakan buku Al-Fiqhul Akbar. Dan pada pagi ini kalau sesiapa yang ada buku ini boleh tengok pada muka surat 48. Jadi terima kasih kepada pihak SPAQ yang meneruskan kuliah kita pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita masuk perbincangan pada pagi ini dalam bab yang seterusnya. Kesempurnaan ilmu Allah. يعلم الله تعالى في المعدوم في حال عدمه معدوما ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده ويعلم الله الموجود في حال وجوده ويعلم أنه كيف فناؤه. Allah mengetahui benda yang tiada pada masa ketiadaannya itu sebagai tiada. Dan dia mengetahui bagaimana keadaannya pada masa akan diadakannya. Allah Jalla Jalaluhu mengetahui benda yang wujud pada keadaan wujudnya. Dan dia mengetahui keadaannya apabila ianya akan binasa. Huraian. Bahkan Allah mengetahui apa yang akan ada dan bagaimana ia ada. Dan apa yang berlaku kepadanya. Allah berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu 'anhu wa innahum lakadzibun." Dan sungguhnya jika engkau melihat ketika mereka didirikan di tepi neraka untuk menyaksikan azabnya yang tidak terperi. Lalu mereka berkata, "Wahai, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami. Dan menjadilah kami dari golongan orang-orang yang beriman." Mereka mengatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman. Bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang dari melakukannya. Dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Allah Jalla Jalaluhu mengetahui dengan ilmunya keadaan orang kafir ketika mereka berdiri pada hari kiamat. Peristiwa ini tidak pernah berlaku sebelum ini dan belum berlaku lagi sekarang ini. Dengan kata-kata ini dia mengetahui bagaimana keadaannya pada masa akan diadakannya. Imam Abu Hanifah menolak aqidah Al-Qadariyah bahawa Allah tidak mengetahui amalan-amalan hamba sehingga mereka melakukannya. Kata Imam Al-Tahawi, tidak terlindung kepada Allah sesuatu apapun sebelum dia menciptakan mereka dan dia mengetahui apa yang mereka kerjakan sebelum dia menciptakan mereka. Jadi kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu bab berkenaan dengan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ni maha sempurna, maha meliputi.
Allah mengetahui segala-galanya. Berbeza dengan ilmu kita. Ilmu kita ni sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidaklah diberikan kepada kamu ilmu kecuali sedikit sekali. Dari itu bila mana Nabi Adam alaihi salam membentangkan pelbagai nama, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Ketika mana Allah Ta'ala mengajar kepada Adam, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, semua nama-nama. Kemudian Adam membentangkan kepada malaikat, فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Lalu mereka berkata, ceritakan kepada aku nama-nama itu jika kamu benar. Selepas daripada Nabi Adam alaihissalam membentangkan nama-nama tersebut kepada malaikat, malaikat pun berkata, saya lupa nak ambil ayat yang tadi, ayat selepasnya. Malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini surah Al-Baqarah ayat ke-32. Mereka berkata, maha suci engkau, tidak ada ilmu kepada kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi mana ilmu kita, ilmu makhluk, ilmu manusia, ilmu malaikat sekalipun. Dan ilmu pelbagai makhluk ni sangat-sangat terbatas. Tahu setakat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu sahaja. Berbeza dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Jadi di dalam teks yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah di sini, mana Imam Abu Hanifah mengatakan Allah tahu tentang sesuatu yang tiada pada ketika dia tiada, Allah Ta'ala tahu dia tu tiada. Sesuatu benda, kita sendiri, saya sendiri, hadirin yang mendengar kuliah ini, ketika mana kita semua tidak ada, belum dilahirkan, ketika mana kita tiada, Allah Ta'ala tahu pada ketika itu kita tiada. Pada ketika itu kita tiada. Kemudian Allah Ta'ala tahu juga bagaimana dia akan, bilakah dia akan mengadakan ciptaan dia tu. Maknanya ketika mana kita tidak ada, Allah Ta'ala tahu. Pada tahun sekian-sekian, waktu sekian-sekian, dia ni sifulan-sifulan, nama sekian-sekian, tidak ada. Dan Allah Ta'ala tahu bila dia akan mengadakan dia, sifulan-sifulan ni. Bila dia akan mengadakannya, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala tahu sesuatu yang ada tu pada ketika dia ada. Maknanya bila seseorang itu dilahirkan, diciptakan, Allah Ta'ala tahu. Tahun sekian-sekian, dia akan ada. Dia akan ada, dia akan dilahirkan, dia akan wujud di muka bumi ni. Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala tahu juga bagaimana dia akan binasa. Maknanya, kalau mati, bagaimana dia akan mati. Allah Ta'ala tahu. Kemana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tentang kewujudan kita ketika mana Allah Ta'ala tahu ketika mana kita tidak ada, pada masa kita tidak ada, Allah Ta'ala tahu waktu itu kita tidak ada. Allah Ta'ala tahu bagaimana kewujudan kita. Dan setelah kita ada, Allah Ta'ala tahu. Tahun sekian-sekian, waktu sekian-sekian, dia ni dilahirkan ke dunia. Kemudian Allah Ta'ala tahu juga bilakah dia akan mati. Semuanya di dalam pengetahuan, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah tahu apa yang ada akan ada dan bagaimana ia ada dan apa yang berlaku kepada dia. Semuanya dalam percaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya
dalam percaturan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Baik. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ayat yang dikemukakan di dalam buku ni, ayat cerita berkenaan dengan hari kiamat. Iaitu seseorang yang bersalah, seseorang yang berdosa, yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagaimana keadaan dia? Yang tu Allah Taala dah tahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan dia tu bila dia dibangkitkan di hari akhirat kelak. Kemudian di dalam banyak ayat, terdapat begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah saya akan kongsikan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Antara dia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat yang kedua. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ayat lain. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar daripada bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Dan dia jualah yang maha mengasihani lagi maha pengampun. Artinya segala yang berlaku di alam ini, segala yang berlaku di alam ini semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lari daripada pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala ni meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 89, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Pengetahuan Tuhan kami meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Maknanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ni meliputi segala sesuatu. Semua sekali tidak terbatas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang ini kalau tak silap Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mana berhujjah dengan kaumnya di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-80. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tatadhakkarun. Begitu juga dengan ayat ini. Dia dibantah oleh kaumnya, dia pun berkata, patutkah kamu membantahku mengenai Allah, padahal sesungguhnya dia telah memberi hidayah petunjuk kepadaku, dan aku pula tidak takut akan apa yang kamu sekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu dari bahaya itu. Sesungguhnya pengetahuan ilmu Tuhanku meliputi tiap-tiap sesuatu. Mana ilmu Allah Subhanahu wa taala ni sangat-sangat luas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang zahir dan juga yang batin. Yang ni khusus pengetahuan ini kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu. Kecuali yang Allah taala khabarkan kepada baginda. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah An-Naml ayat yang ke-74, wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa yang terpendam di dalam hati mereka dan apa yang mereka nyatakan, sama ada dengan tutur kata atau perbuatan. Mana semua sekali benda yang tersembunyi di dalam hati juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Qaf
ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan pengetahuan dia, ilmu dia, dia menciptakan manusia, dia tahu segala apa yang dilintaskan di dalam hati manusia, segala apa yang dirancang oleh manusia, walaupun seseorang itu tak buat lagi, Allah Subhanahu wa taala dah tahu dah semuanya, tidak lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah luasnya pengetahuan serta ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi lah ayat-ayat berkenaan dengannya seperti di dalam surah Ghafir ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah taala mengetahui pengkhianatan yang dikhianati oleh mata-mata dan yang disembunyikan oleh hati-hati. Dan seterusnya, mana banyak. Terdapat begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala ni yang sangat-sangat luas. Begitu juga Allah taala tahu perkara gaib, dan ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebelum ni kita ada belajar ada berkenaan dengan rukun iman dahulu, berkenaan dengan keimanan kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Berkenaan dengan Nabi SAW, kita dah jumpa dah. Nabi tak tahu hati seseorang pun Nabi tak tahu. Tu yang saya telah sebutkan antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang dua orang mari bergaduh dekat dengan rumah Nabi SAW. Nabi keluar, lalu Nabi kata, sesungguhnya sebahagian daripada kamu ini lebih alhan, lebih petah daripada sebahagian yang lain. Lalu aku memutuskan berdasarkan apa yang kamu nyatakan. Mana begitu sahih. Petah pandai bercakap macam lawyer, maka aku putuskan keputusan memihak kepada dia. Lalu Nabi SAW kata, jika aku memutuskan untuk kamu hak saudara kamu, fa innama qit'atun minan nar, maka ketahuilah ia adalah potongan daripada api neraka. Ambillah kalau nak ambil sangat potongan api neraka, ataupun beri balik kepada sahabat, kepada tuan punya hak, kepada tuan punya hak. Jadi mana Nabi SAW pun tak tahu perkara gaib, tak tahu lintasan hati manusia, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada baginda. Allah taala mengetahui segala-galanya, termasuklah perkara gaib. Antaranya di dalam surah An-Naml ayat yang ke-65. Yang ni saya tak sempat untuk nak copy paste terjemahan dia, nak buat terjemahan dia. Boleh tengoklah terjemahan dia ni sekarang ni mudah tengok dalam telefon. Di dalam surah An-Naml ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah wa ma yash'urun ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak mengetahui, tidak ada siapa pun di langit dan di bumi mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Mana hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui perkara gaib. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam, dia kata kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-116, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati aku, dan aku tidak tahu apa yang ada di sisimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Jadi ini diakui oleh Nabi Isa alaihi salam
bahawasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perkara-perkara ghaib. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan diri kita ni. Nah, keadaan segala makhluk ni, di mana begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkannya. Umpamanya, kita kata di dalam surah An-Najm, ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ni saya dah ambil keterangan dia. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatu fi butuni ummahatikum. Dia lebih mengetahui tentang keadaan kamu semenjak dia menciptakan kamu berasal dari tanah. Dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui beberapa peringkat kejadian dalam perut ibu kamu, maka janganlah kamu memuji diri kamu bahawa kamu suci bersih dari dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Maknanya ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, sebelum kita ada, Allah Taala dah tahu dah kita tak ada masa tu. Allah Taala tahu pula bila kita akan wujud, bila kita akan mana mula kehidupan sebagai janin di dalam perut rahim ibu kita. Kemudian Allah Ta'ala tahu juga mana semenjak Allah Ta'ala menciptakan kamu di dalam perut ibu kamu, Allah Ta'ala dah tahu dah. Dan Allah Ta'ala tahu juga peringkat-peringkat yang kamu lalui di dalam rahim ibu kamu. Itu juga di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana Allah Ta'ala tahu tentang peringkat, tentang kejadian kita. Tentang kejadian kita, bagaimana bentuk kejadian kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tahu juga tentang kejadian segala makhluk-makhluk yang lain. Umpamanya di dalam surah Al-Fussilat, di dalam surah Fussilat ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yuraddu 'ilmu as-sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ." Kepada Allah Ta'ala, kepada ilmu pengetahuan Allah jualah kembalinya persoalan berkenaan dengan hari kiamat. Maknanya berkenaan dengan hari kiamat, ia hanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Demikianlah tiap-tiap apa yang akan berlaku. Apa yang keluar sebiji yang mana satu biji tidak akan keluar dari kelopaknya, dan seorang ibu tidak akan mengandung dan tidak akan melahirkan anak melainkan pada masa yang keadaan yang betul tepat dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pokok buah-buahan nak berbunga, nak berbuah, binatang, kita kata apa? Ramai-ramai kupu-kupu nak keluar daripada kepompong dia. Dan sebagainya. Mereka kejadian manusia. Seekor binatang nak keluar daripada telur dia. Bila telur dia nak pecah, seseorang, kita di manusia, bila nak dilahirkan oleh mak kita, ibu kita, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha mengetahui semua sekali di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas. Yang tu berkenaan dengan ilmu Allah tidak terbatas, yang tu kita akan jumpa selepas daripada ni. Dan banyak lagi. Tu yang Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam kandungan ibu. Tak boleh. Satu lagi. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tasdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah Ta'ala
mengetahui apa yang akan dikandung oleh tiap-tiap ibu dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung di dalam rahim itu dan yang lebih, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan qadar yang tertentu. Mana semua tidak lagi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kandungan di dalam perut ibu diketahui. Ada kurang pada kandungan tu Allah Taala tahu. Kalau lebih ada kembar 2, 3, 4, 5 sampai 8 kita kata suatu. Mungkin boleh banyak lagi. Yalah kita kena jumpa orang putih. Kembar sampai berapa? 8 kalau tak silap. Jadi yang lebih, maknanya kandungan yang sampai begitu banyak juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak lepas, tidak lari daripada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah taala. Baik. Kemudian seterusnya kita tengok contoh yang dikemukakan di dalam buku ini. Mana contoh yang dikemukakan di dalam buku ini? Iaitu Allah tahu apa yang akan ada dan bagaimana ia ada dan apa yang akan berlaku kepadanya. Mana Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan kita. Ketika mana kita tidak ada, Allah Taala tahu kita akan ada. Dan bagaimana kita akan ada kewujudan kita. Dan selepas daripada itu, apa yang berlaku kepada kita juga akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita telah bincangkan di dalam perbincangan berkenaan dengan iradah kauniyah, berkenaan dengan qada kauni, berkenaan dengan kehendak Allah Taala dari segi kejadian, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari segi kejadian. Ketika mana kita membahaskan berkenaan dengan iradah kauniyah dan juga iradah syar'iyah. Mana semua tu tak lari daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala sebut, sehingga di dalam ayat yang dikongsikan di dalam buku ini, mana Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan orang kafir ketika mana mereka didirikan di berdekatan dengan neraka. Jadi perkara ni belum berlaku. Perkara ni belum berlaku. Tapi Allah Ta'ala tahu dah. Dengan ilmu dia tahu dah keadaan orang-orang kafir ketika berdiri pada hari kiamat. Allah Ta'ala dah tahu dah. Terjadi dalam ayat ini sebut bagaimana keadaan orang kafir itu ketika mana didirikan di tepi neraka. Mereka kata, ya laitana nuraddu. Tuhan kami, kembalikanlah kami. Maknanya hendaklah dikembalikan. Elok sangat kalaulah dikembalikan balik kami ini ke dunia. Dan seterusnya di dalam ayat tersebut. Begitu juga di dalam ayat-ayat yang lain, mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang kafir ahli neraka. Mana Allah Taala tahu dah. Benda tu tak berlaku lagi. Tak berlaku lagi kiamat pun. Tu kiamat pun tak berlaku lagi. Tiupan sangkakala pertama pun tak berlaku lagi. Matahari terbit daripada barat pun tak berlaku lagi. Banyak lagi tak berlaku. Tapi Allah Ta'ala dah tahu. Allah Ta'ala dah tahu dah keadaan penghuni neraka. Menjerit-jerit di dalam neraka. Seperti di dalam surah Fatir ni. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-37 ni. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Ayat ni juga peringatan kepada orang yang telah berumur. Peringatan. Mana dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berteriak-teriak di dalam neraka, menjerit-jerit dalam neraka. Benda belum berlaku. Tapi Allah Taala dah tahu. Allah Taala dah tahu keadaan ahli neraka ni, berteriak di dalam neraka dengan berkata, Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka ni, kami nak buat amal soleh. Yang kami tak buat dulu. Kami tak sempat nak buat dulu, kami nak balik, nak buat amal soleh. Allah Ta'ala kata kepada mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah beri kepada kamu umur
ma yatadzakkaru, umur yang cukup untuk kamu mengambil peringatan, untuk kamu berfikir. Aku beri umur kamu dengan begitu lama, begitu tua deh, 40, 50, 60, cukup dah kalau kamu nak mikir, tapi kamu tak fikir. Dan telah datang kepada kamu petunjuk, pemberi ancaman, pengancam. Oh tu, maknanya Rasul pun datang dah kepada kamu. Umur pun cukup dah untuk kamu boleh mikir, tapi kamu tak fikir. Kamu tidak terima apa ancaman, peringatan daripada Rasul. Jadi mana ini Allah Subhanahu wa taala tahu tentang keadaan ahli neraka di dalam neraka. Nah, ketika mana mereka berada di dalam neraka, yang mana sekarang ini belum berlaku lagi. Sampai sekarang ini belum berlaku lagi. Orang yang memasuki syurga, masuk ke dalam syurga. Orang yang memasuki neraka, masuk ke dalam neraka. Belum berlaku lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah pun mengetahui tentang keadaan mereka. Begitu juga Allah Ta'ala tahu keadaan mereka ketika mana di padang mahsyar. Seperti di dalam ayat di dalam surah As-Sajdah. Di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika mana orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Sambil merayu, wahai Tuhan kami tengok dah, dan kami dengar dah sejelas-jelasnya. Hak kami duk engkar dulu, hak kami duk terima dulu. Tolonglah hantar balik kepada kami. Kami nak buat amal soleh. Kami yakin. Sekarang ni kami dah yakin. Kami nak balik, nak buat amal soleh. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tahu situasi orang yang bersalah di hari akhirat kelak di padang mahsyar. Mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dikembalikan semula ke dunia untuk beramal soleh. Jadi itu semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ni tak pernah silap, tidak pernah silap. Begitu juga di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan ketika mana dibentangkan catatan-catatan amalan, buku-buku catatan amalan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu takut dengan apa yang terdapat di dalam buku catatan amalan tersebut. Dan mereka akan kata, aduhai, celakanya kita, apa punya kitab ni, apa punya buku catatan ni, dia tidak tinggalkan walaupun kecil, walaupun besar. Kecuali semuanya akan dihitung oleh dia. Ada semua. Mereka dapati apa yang mereka lakukan dulu. Ada. Dan Tuhanmu sedikit pun tidak menzalimi sesiapa pun. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala tahu situasi yang akan berlaku pada hari kiamat kelak. Semuanya tidak lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat sempurna, yang sangat-sangat sempurna meliputi segala sesuatu. Itu beberapa contoh daripada ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata-kata ini, dia mengetahui bagaimana keadaannya pada masa akan diadakannya. Imam Abu Hanifah menolak aqidah Al-Qadariyah
bahawa Allah tidak mengetahui amalan-amalan hamba sehingga mereka melakukannya. Jadi di sini disebutkan tentang qadariyah. Begitu juga dengan Syiah. Saya cuba cari petikan daripada buku saya berkenaan dengan Syiah. Mana ni? Jadi Syiah pun begitu juga. Di dalam akidah al-bada' mereka. Di dalam akidah al-bada'. Dalam akidah al-bada'. Kalau siapa-siapa ada buku saya ni, buku warna merah. Warna merah. Tajuk Syiah. Benarkah berasal dari ajaran Ahlul Bait? Ini buku. Dalam buku tersebut ada salah satu daripada akidah Syiah. Salah satu daripada akidah Syiah yang bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, iaitu akidah al-bada'. Akidah al-bada'. Iaitu mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu perkara kecuali bila nyata perkara tersebut. Saya kongsikan. Saya kongsikan. Ini berkenaan dengan akidah Syiah ni. Bukan akidah kita ni. Akidah Syiah yang bercanggah dengan akidah kita tentang kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Iaitu akidah al-bada'. Akidah al-bada'. Ini saya petik daripada buku saya ni. Saya ambil. Cuma dia punya rujukan tu tak terkopi sekali. Boleh tu cuba. Ini berkenaan dengan akidah Syiah. Jadi akidah Syiah, dia ada salah satu daripada akidah Syiah yang dipanggil al-bada'. Al-bada' ni secara ringkas dia mengetahui sesuatu perkara setelah berlakunya perkara itu. Jadi mana mereka mengatakan Allah Ta'ala tak tahu perkara yang akan berlaku. Yang ni rujukan dia ni daripada kitab Al-Kafi. Salah satu daripada kitab hadis utama Syiah. Salah satu daripada As-Sihahul Arba'ah. Kitab sahih di sisi Syiah. Jadi al-bada' ni mana tidak mengetahui sesuatu perkara kecuali setelah nyata perkara tersebut. Mana Syiah menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat sedemikian. Berbeza dengan kita. Bisa. Berbeza dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganggap Allah Ta'ala mengetahui segala perkara sebelum berlaku perkara tersebut. Syiah tidak. Lalu dia mengemukakan contoh dia. Ni saya copy paste contoh yang dikemukakan oleh mereka berkenaan dengan akidah al-bada' ni. Ini petikan daripada kitab mereka juga, iaitu kitab Al-Kafi juga, jilid 1, surat 327. Okay. Ini sedikit petikan daripada apa yang saya bawakan dalam buku saya. Jadi mana Syiah mengatakan Allah Ta'ala ni bersifat dengan bada'. Bada' ni mana jahil. Tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Lalu dia kemukakan satu contoh berkenaan dengan al-bada' ni, iaitu cerita dia di dalam Al-Kafi. Cerita dia cerita dia berkenaan dengan Muhammad Al-Baqir.
Dia kata, memang telah berlaku kepada Allah berhubung dengan Abu Muhammad sepeninggalan Abu Ja'far. Abu Muhammad ni Ja'far As-Sadiq. Abu Ja'far ni Muhammad Al-Baqir. Yang apa yang ia Allah tidak mengetahui sebelumnya, seperti mana telah berlaku kepada Allah tentang Musa sepeninggalan Ismail. Perkara ini memang seperti apa yang terlintas dalam hatimu, walaupun tidak disenangi oleh orang sesat. Abu Musa adalah anakku yang menjadi pengganti sesudahku, kerana padanya ada pengetahuan yang diperlukan dan bersama dia ada imamah. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahawasanya Imam Ja'far As-Sadiq, saya rekaskan, Imam Ja'far As-Sadiq menetapkan anak dia Ismail menjadi imam. Muhammad Al-Baqir telah menetapkan bahawasanya anak dia Ismail menjadi imam berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Ismail meninggal. Sebelum meninggalnya Muhammad Al-Baqir. Maknanya mati dulu Ismail. Baru Allah Ta'ala tahu. Baru Allah Ta'ala tahu bahawasanya Ismail ni mati dulu sebelum ayah dia. Lalu dia melantik Ja'far As-Sadiq sebagai imam. Jadi makna di sini kita nak tahu lah mana salah satu daripada contoh ajaran sesat yang menafikan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beriman tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan betapa ilmu Allah Subhanahu wa taala ni meliputi segala sesuatu. Baik. Kemudian Imam At-Tahawi kata, mana tadi? Tidak terlindung kepada Allah sesuatu apapun sebelum dia menciptakan mereka. Dia mengetahui apa yang mereka kerjakan sebelum dia menciptakan mereka. Jadi yang ini kita sudah bincangkan di dalam takdir dulu. Innallaha kataba maqadir kulli syai' bi khamsin wa bi khamsina alf sanah. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi khamsina alf sanah. Atau kama qala. Allah Ta'ala menentukan segala sesuatu ni 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Mana Allah Ta'ala dah ciptakan, dia tak tentukan semua sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut sebagaimana yang telah kita baca sebelum ni, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Maknanya semua tu termasuklah perbuatan seseorang tidak lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian seterusnya, tiada had bagi ilmu Allah. Wa ya'lamu Allahu al-qa'ima fi hal qiyamihi qa'iman. Wa idza qa'ada faqad 'alimahu qa'idan fi hal qu'udihi min ghairi an yataghayyara 'ilmuhu aw yahdutha lahu 'ilmun, walakin at-taghayyura wal ikhtilafa yahduthu 'inda al-makhluqin. Allah Jalla Jalaluh mengetahui orang yang berdiri pada keadaannya sebagai berdiri. Dan apabila ia duduk, Allah mengetahui ia duduk pada keadaan duduknya tanpa berlaku perubahan atau bertambah ilmu baru kepadanya. Tetapi perubahan dan perbezaan itu hanya berlaku pada makhluk. Huraian. Allah mengetahui segala apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Semuanya tersingkap kepada Allah Jalla Jalaluh tanpa terkecuali. Waktu dan hitungan masa hanyalah ketetapan kepada manusia yang terbatas ilmunya. Manusia terikat dengan kiraan waktu, saat, minit,
jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekad dan abad. Perkara yang baru ada dan baru berlaku hanya diketahui manusia ketika ianya wujud dan jika ianya sampai kepadanya dan atau jika dia mencari maklumat tentangnya. Tidak ada bagi Allah sesuatu yang dikatakan sebagai maklumat baru. Tiada sebarang pertambahan dan perubahan ilmu di sisi Allah Jalla Jalaluh. Walaupun setiap saat berlaku perubahan, pergerakan dan perpindahan pada makhluk, semuanya itu tidak tersembunyi kepada Allah. Jadi mana ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya ilmu Allah Subhanahu wa taala ni sangat-sangat meliputi dan tidak ada sebarang batasan. Tidak ada sebarang batasan. Baik. Jadi kalau ilmu kita ni sangat terbatas. Luar daripada maknanya yang terselindung daripada penglihatan kita tak tahu dah. Yang terselindung daripada pendengaran kita tak tahu dah. Nah, yang akan berlaku besok kita tak tahu. Wa ma ta'lamu nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nanti saya kongsikan. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-34. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah di sisi dia ilmu pengetahuan tentang kiamat. Dialah yang menurunkan hujan dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim sesuatu jiwa, seseorang manusia tidak mengetahui apa yang ia akan lakukan besok dan sesuatu jiwa seseorang manusia tidak mengetahui di bumi manakah yang dia akan mati. Jadi mana ilmu kita sangat-sangat terbatas. Allah Ta'ala tahu segala perkara ghaib. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku hari ini. Nah, Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku besok. Allah Ta'ala tahu orang yang berdiri pada ketika dia berdiri. Bila mana dia duduk, Allah Ta'ala tahu bila dia akan duduk. Tapi kita tidak mengetahui. Tetapi kita tidak mengetahui. Sehingga apa yang kita nak lakukan besok, kita tak tahu. Kita boleh merancang. Perkara itu berlaku ataupun tidak berlaku, itu kita tak tahu. Itu kita tak tahu. Begitu juga kita nak mati di mana? Kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Mana sangat-sangat terbatas. Yalah kita tengok sehari dua baru ni ada kes mana satu kapal terbang kecil terhempas jatuh. Seorang rider yang tak ada kena mengena, dia pun tak tahu dia nak mati begitu, dia pun tak tahu begitu keadaan dia mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Hak dia tahunya, dia nak pergi buat kerja dia, rider dia menghantar makanan, itu yang dia tahu. Dia tak tahu apa yang akan berlaku kepada dia pada hari ini, pada hari itu. Dia tak tahu. Rupa-rupanya yang akan berlaku kepada dia pada hari itu adalah kematian. Dan di situ tempat dia mati. Kita pernah dengar seorang makcik, ketika mana runtuhnya Highland Tower. Makcik tu
turun dah daripada rumah anak dia tu, dia panggil apa, apartment anak dia tu lah, di Highland Tower tu. Turun dah pergi ke tempat kereta. Nak naik kereta dah, cuma teringat Allah, payung tertinggal. Kalau dia tidak pusing balik ambil payung tu, selamatlah dia. Nah, biarlah payung tu beli hak lain lah. Tetapi dah Allah Ta'ala tentukan. Dan dia pun tak tahu bahawasanya dia mati di situ. Dia pun tak sedar, dia tak tahu dia mati di situ. Nah, dia pun naik nak pergi ambil payung. Naik nak pergi ambil payung je. Tiba-tiba runtuhlah Highland Tower. Runtuhlah Highland Tower. Tu maknanya kita manusia, kita tidak tahu. Ilmu kita sangat-sangat terbatas. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni maha luas, tidak ada batasan. Baik. Jadi mana Allah tahu segala apa yang telah berlaku, sedang berlaku, selepas berlaku. Semuanya diketahui, tersingkap oleh Allah Ta'ala. Manusia ni, dia baru tahu perkara tu bila mana perkara tu berlaku. Kita merancang sesuatu untuk besok, tetapi kita tidak mengetahui perkara itu berlaku, akan berlaku ataupun tidak berlaku. Setelah berlaku perkara tersebut, baru kita tahu apa yang kita rancang pada hari ini terjadi. Ataupun tidak berlaku perkara tersebut, baru kita tahu apa yang kita rancang pada hari ini tidak berlaku. Jadi mana baru berlaku perubahan, tahu. Maknanya baru tahu. Berlaku perubahan. Itu hanya pada pengetahuan kita sahaja. Pada pengetahuan kita sahaja. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bila berlaku sesuatu maka bertambah ilmu Allah Ta'ala. Bila mana berlaku perubahan pada sesuatu perkara maka berubah ilmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tidak berlaku kepada Allah. Sebaliknya itu hanya berlaku kepada manusia sahaja, kepada makhluk sahaja. Baik. Jadi maknanya seperti yang disebutkan di dalam buku ni, walaupun setiap saat itu berlaku perubahan, pergerakan, perpindahan makhluk, semua tu tidak tersembunyi kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah tahu dah semua sekali. Kemudian tajuk yang seterusnya. Tajuk yang seterusnya ni kalau kita nak sambung, panjang lah ni. Ada satu perbahasan yang lain, iaitu berkenaan dengan fitrah kejadian manusia. Jadi rasanya saya tangguhkan dulu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Ada ruang lagi 5 minit. Sesiapa yang ada sebarang persoalan, boleh kemukakan persoalan. Wallahu a'lam. Okay, baik, terima kasih Ustaz. Mohon jika ada sebarang persoalan, Ustaz dah buka persoalan untuk ditanya, silakan. Sebarang ada yang tak faham ke, tak jelas, boleh tanya. Nampaknya tak ada soalan Ustaz. Mungkin Ustaz ada sedikit tambahan untuk dijelaskan. Silakan. Berkenaan dengan persoalan ni, saya rasa tidak adalah untuk saya. Pertama sebenarnya kalau nak kira dari segi dalil tu memang sangat-sangat banyak lah. Cuma saya kemukakan sebahagian daripadanya. Cuma apa yang saya sebut berkenaan dengan Syiah tadi itu sebagai selingan sahaja. Setidak-tidaknya kita tahu bahawasanya ada yang golongan yang bercanggah dengan fahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apa yang saya kemukakan panjang tu, saya tak baca semua pun. Yang panjang tu hanya sekadar kalau nak baca boleh baca. Itu sahaja. Saya sebut pun sikit sahaja, ambil masa sedikit sahaja untuk menjelaskan berkenaan dengan perbezaan golongan yang sesat. Sebab macam golongan
macam Qadariyah ni dia tidak begitu meluas di tempat kita dan dunia sekarang ni. Walaupun ada golongan yang ada maknanya kecondongan kepada Qadariyah tu dari segi individu tu mungkin ada. Tapi kalau macam Syiah ni, dia bukan sekadar individu, tapi dia jemaah dan dia negara. Sekurang-kurangnya dia ada dua negara dan dia tersebar dengan begitu meluas, khususnya di Malaysia. Memang sangat-sangat meluas. Mereka ada aktiviti mereka setiap tahun. Tahun ini pun mereka ada aktiviti baru-baru ni seperti Muharram, Hauzah Ar-Ridha dan sebagainya. Jadi sebab itu saya selit sedikit bila bincangkan berkenaan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, saya selit sedikit berkenaan dengan golongan yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam persoalan ini, di dalam persoalan tersebut. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Waalaikumsalam. Saya muskil lah tentang Syiah ni Ustaz. Banyak orang cakap dia orang tersesat. Dia orang sesat dari segi mana Ustaz? Boleh Ustaz bagi tahu tak? Sesat tu apa maksud istilah sesat tu? Syiah ni. Pasal apa? Saya dengar kata, saya baca juga ada gulungan-gulungan macam Ustaz kata tu, dalam masyarakat kita ni, dalam ni ada yang nak pergi ke Syiah. Dia punya fahaman tu banyak diambil Syiah punya. Saya tengok. Saya tengok. Ada dah pipi ke Syiah. Saya takut tu ya Ustaz. Saya tanya Ustaz, Syiah tu macam mana disesat dia? Apa dia buat menyesatkan orang? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yang itu kalau perbahasan yang luas, perbahasan yang panjang, kita kena ambil masa yang panjang lah. Ambil masa yang panjang. Secara ringkasnya, memang ada beberapa amalan dalam tradisi Melayu ni yang sebenarnya berasal daripada Syiah. Seperti contoh kita kata, bahagian sesetengah bomoh menggunakan seperti bacaan li khamsatun utfilaha saya ingat lupa. Li khamsatun tu lah doa tu. Itu juga daripada Syiah, tapi dia tak sedar. Cuma secara ringkasnya, Syiah ni golongan yang sesat, terkeluar daripada Islam dengan pelbagai akidah mereka yang jauh menyimpang daripada ajaran Islam. Sebab tu saya ada satu buku yang buku saya tu yang bertajuk Syiah benarkah berasal daripada ajaran Ahlul Bait. Jadi dalam buku itu saya terangkan berkenaan dengan ciri-ciri kesesatan Syiah. Banyaklah hak tu panjang kalau nak ceritanya, tapi secara ringkasnya ia adalah satu golongan yang sesat yang terkeluar daripada Islam dan ajaran mereka ni langsung tidak ada kena mengena dengan Islam. Tak ada kena mengena langsung dengan Islam. Tu dari semua sudut. Mereka ada kitab mereka sendiri, kitab hadis mereka sendiri, mereka ada kitab tafsir mereka sendiri, mereka ada ulama-ulama mereka sendiri dalam pelbagai bidang, pelbagai bab. Yang semuanya sama sekali tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama sekali bercanggah dari semua sudut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu secara ringkas. Patutlah Ustaz, ya, dia orang sekarang dia buat benda yang haram dia jadi halal kan. Betul, memanglah. Yang tu yang saya dah nampak tu banyak dah. Banyak dah dia pergi ke kawasan ke situ lah saya nampak. Ada banyak. Terima kasih Ustaz. Ya, betul. Dan ada soalan kat sini, mengapa dan bagaimana boleh tersebar dengan pesatnya di Malaysia sekarang ni Ustaz? Satu soalan yang last. Yang tu dia ada bawah. Kepanjangan Ustaz nak jawab kot. Sebenarnya Syiah cara dia nak memerangkap Ahlus Sunnah ni banyak cara. Banyak strategi dia. Saya pernah dijemput oleh MAIS dalam satu program pengkaderan Syiah tentang Syiah ni yang dia pilih daripada pensyarah Universiti Kuis, Unisel dan juga pendakwah di Selangor. Buatnya di Port Dickson. Apa benda? Kelana Bishri Rizal buat situ. Jadi pembentangan masa yang diberikan kepada saya 6 jam. 6 jam tu 6 jam ke 8 jam tak ingat. Dengan ratusan PowerPoint dah yang saya sediakan.
Jadi dalam pembentangan itu saya bentangkan berkenaan dengan bagaimana cara Syiah mempengaruhi Ahlus Sunnah. Strategi Syiah di dalam mempengaruhi Ahlus Sunnah dengan teknik-teknik dia. Setiap satu strategi itu dia ada teknik-teknik dia. Strategi pertama saya buat. Strategi pertama, character assassin. Maknanya pembunuhan karakter sahabat. Macam mana Syiah membunuh karakter sahabat? Teknik pertama Syiah bunuh karakter sahabat. Ini pertama. Kedua, ketiga, kita bagi. Kemudian strategi lain pula. Memang Syiah ni cara dia mempengaruhi Ahlussunnah ni sangat-sangat unik, sangat-sangat seni, halus. Tu sebab itu kita boleh tengok orang yang hebat-hebat, ahli-ahli ilmu, profesor-profesor dalam bab agama pun terjerumus dengan Syiah. Ya, Pun betul. terpengaruh dengan Syiah. Tu seorang pakar usul fiqh Malaysia dulu. Yang saya rasa dah mati dah di Pasir Mas Kelantan. Dia tu nyayuk. Yang saya tahulah sekali nyayuk. Mati saya tak pasti lagi. Tulis buku usul fiqh dalam mazhab Syafi'i. Akhir sekali jadi Syiah. Tu Masya menyabat Allah. pula. Berbarah pula dalam akhbar watan dulu. Dengan guru saya mempertahankan Syiah. Memperlekehkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Padahal ilmu dia hebat. Jadi macam mana cara? Yang tu memang dia perlukan satu perbahasan yang panjang tentang bagaimana cara Syiah mempengaruhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam pembentangan yang yang Jais minta saya buat sebagai pengkadiran ni kepada kepada orang-orang yang terpilih di Selangor tu, maka kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana strategi Syiah mempengaruhi Ahlus Sunnah dengan strategi-strategi, dan setiap strategi itu ada teknik-teknik dia dan bagaimana cara kita nak pukul balik dia. Kita nak balas balik dia macam mana. Mana kita ajar perkara-perkara tersebut khususnya kepada pendakwah-pendakwah. Jadi perkara tu dia panjanglah perbahasan dia. Sebab memang orang pelik. Tapi bila orang tengok cara dia mempengaruhi Ahlus Sunnah, baru orang nak push, dahsyat sangat. Betul lah Ustaz, betul. Sekarang ni dia orang nak masuk ke Malaysia. Kalau lah Malaysia, saya takut satu ya. Kalau dia persebarkan Malaysia ni, pendek kata senang lah saya cakap. Kalau dia memerintah Malaysia, dia akan sebarkan Syiah. Itu yang saya nampak. Ya, Terima kasih, Ustaz. sekarang ni sebenarnya dah banyak dah. Tersebarnya hauzah dia pun banyak dah. Betul. Ya. Okey, nampaknya panjang lebar kita nak bangkitkan isu ni Ustaz ya. InsyaAllah kita ada sambungan lagi Ustaz. Saya pun memang tajuk ni memang menarik sangat. Dan jazakallahu khairan Fadil Ustaz Ahmad Nasir atas kesediaan berkongsi ilmu, perkongsian amat-amat bermanfaat buat kita, bagi buka mata kita, buka minda kita, bagaimana kita dah memang ada apa ni orang kata dah rasa sempit dalam keadaan ini, dan yang penting kita baiki tahap ilmu kita dengan mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan yang mesti ada dalam minda kita bagi mempersiapkan diri dengan bekalan takwa terhadap Allah SWT. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz ya, dengan tutup dulu majlis ilmu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Kita tutup majlis kita ni dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahannya. InsyaAllah. Jumpa lagi sama-sama. Mohon para jemaah tetap teruskan lagi berada dalam majlis ini. Kita ada lagi kuliah duha selanjutnya mengenai perkongsian ilmu melalui kitab Al-Kabair mengenai dosa-dosa besar yang wajib kita tahu. Ustaz pun dah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.